Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa membuang masa, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita mulakan pelajaran hari ini dengan ucapan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tutup awak punya peti suara ya. Okey. Okey, ada sedikit masalah juga ya dalam keadaan GM ni, Google Meet ini. Okey, tak apa, kita buatlah apa yang kita termampu. Kita sambung pelajaran kita pada hari Selasa. Hari Selasa kita dah jumpa tajuk. Dengar tak cikgu terangkan ni? Boleh Dengar. Okey, alhamdulillah. Pada hari Selasa kita dah belajar, kita dah imbas kembali tajuk bentuk tahun 1, tahun 2, tahun 3. Dan pada hari ini kita sambung tajuk ruang yang memang dalam pelajaran tahun 4. Okey, hari itu kita berlari-lari nak mengejar tajuk ruang kan, tapi kita semua dah penat. Okey, hari ini kita dah betul-betul masuk ke tajuk ruang tahun 4. Okey, kalau kita perhatikan di sini, tajuk ruang di tahun 4 kamu akan belajar sudut, garis selari, garis serenjang, perimeter, luas dan isi padu. Namun begitu hari ini kita cuma lihat sudut, garis selari dan garis serenjang sahaja. Okey, yang lain tu kita akan lihat apabila kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Cikgu dah minta kamu malam tadi, petang semalam ke? Cikgu dah minta awak rujuk, lihat, semak buku teks, tajuk ruang, muka surat 199 tu kan. Okey, cikgu harap kamu dah lihat. Jadi apabila kamu dah lihat, kamu dah boleh bayangkan, terbayang apa yang akan cikgu terangkan. Okey. Okey, apa yang awak nampak ni? Okey, sekarang nak jawab baru boleh buka awak punya peti suara. Okey, kamera boleh buka, peti suara je awak tutup sayang. Kamera boleh buka, jadi boleh nampak wajah kamu. Kamera buka. Okey. Apa yang awak nampak ni yang cikgu tunjuk ni? Sepera. Okey, betul. Sepera. Sepera ke? Bulatan. Okey, kalau tengok bendera negara mana yang warna seperti ini? Okey, pandailah kamu ya, Jepun, bendera negara. Bendera negara Jepun, ninja kan? Awak suka tengok ninja ada benderanya kan? Okey. Yalah, pandai awak semua tu, kartun-kartun. Okey, sekarang sebenarnya cikgu nak tunjuk ini. Okey, cikgu nak tunjuk apa ni? Peta apa? Peta bulatan. Yang hari tu kan kita buat telur kan? Telur mata apa ingat? Telur mata kerbau, bukan telur mata lembu. Hari ini kita tinggalkan telur mata kerbau kita. Kita lihat pula tadi bendera Jepun. Sekarang cikgu dah buat satu lagi bulatan. Ini ialah peta bulatan. Okey. Kita nak melihat sudut. Sudut. Apa itu sudut? Ya, sudut ialah ruang di antara dua garisan yang bertemu. Okay. Sudut adalah ruang antara dua garisan yang bertemu. Ada satu garisan. Ini satu garisan. Bila cikgu buat satu lagi garisan, dua garisan ini bertemu, dia akan membentuk sudut. Ni dalam ni adalah sudut. Okey. Apabila dua garisan yang bertemu, dia akan membentuk sudut. Tak semestinya bentuk seperti ini.
Okey, ada banyak bentuk. Asalkan dua garisan bertemu je, dia akan membentuk sudut. Okey, tu ciri yang pertama. Apa itu sudut? Sudut ialah ruang di antara dua garisan yang bertemu. Dapat isi yang pertama? Okey, alhamdulillah. Bagi isi yang kedua. Semakin besar ruang, semakin besar sudut yang terbentuk. Okey, semakin besar ruang itu, semakin besar sudut yang terbentuk. Okey, tengok satu garisan. Cikgu buat satu lagi garisan bertemu. Awak bandingkan dengan yang pertama tadi. Yang pertama macam sempit aja kan, kecil kan, ruang dia kan. Ruang ini lebih besar. Jadi semakin besar ruang, semakin besar sudut yang akan terbentuk. Okey, boleh dapat? Okey, teruskan yang alhamdulillah. Teruskan yang ketiga. Unit ukuran sudut ialah darjah. Darjah. Ni simbol darjah ni bulat kecil tu. Okey, daripada nombor yang ada, kemudian di atasnya tu letak bulat kecil, itu sebutannya lah 45 darjah. Bila ada tulisan seperti ini menunjukkan ialah sudut. Okey, 45 darjah. Okey, itu menunjukkan sudut. Kalau kita tambah kat sebelahnya F, kat sebelahnya C, 45 darjah Fahrenheit, itu adakah sudut? Okey, kalau cikgu uji ke pengetahuan kamu, kalau 45 darjah Fahrenheit, 45 darjah Celsius, dia ada juga darjah dekat situ tapi ada C. 45 darjah Fahrenheit ada F, itu menunjukkan apa? Siapa ada ilmunya? Okay, boleh tanya mak kat sebelah ke? Kakak kat sebelah ada? 45 darjah Fahrenheit, 45 darjah Celsius. Bila kamu dengar perkataan sebutan seperti itu? Macam ni kena masuk hospital kan kalau 45 darjah Celsius. Kenapa? Kenapa kena masuk hospital? Sebab demam panas. Pandai. Ya, itu dia. Dia gunakan darjah juga tapi ada sebutan Celsius. C. Itu menunjukkan suhu badan kamu. Wah, demam panas ni dah melebihi suhu normal. Suhu normal berapa? Berapa suhu normal badan kita? 36. 36 kan. Kalau 37 kan dekat sekolah kalau kita uji kita punya masa kita nak masuk kelas tu kan kena uji suhu kamu kan. Kalau lebih daripada 37 yang kamu akan cikgu akan panggil mak awak ambil awak semula kan. Betul? Betul. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau untuk sudut kita hanya gunakan darjah saja dekat atas tu ya, tak ada F, tak ada C. Okey. Sebutannya 45 darjah. Okey. Ukur guna apa? Kalau suhu awak diukur guna apa? Jangka suhu. Kalau suhu awak diukur guna jangka suhu. Sekarang kalau sudut diukur menggunakan, ni dia, apa sebutan dia? Protraktor. Diukur menggunakan protraktor. Ya, siapa tahu nama lain untuk protraktor? Protraktor ni dari bahasa Inggeris protraktor. Okey. Siapa nama? Jangka sudut, betul ya. Protraktor bahasa Melayu kita ialah jangka sudut. Okey. Ini dia contoh jangka sudutnya. Tu dia. Jangka sudut. Tapi kita tahun 4 tak guna lagi jangka sudut ni. Jangka sudut ni akan digunakan apabila kamu masuk ke tahun 5. Pelajaran kita tahun 4 cuba kita kenal sudut. Okey, sudut kalau kecil nanti dipanggil sudut apa? Kalau sudut tu besar seperti ini dipanggil sudut apa? Okey, nak mengukur sudutnya berapa? Di tahun 5. Okey, jadi jangan susah hati, senang aja. Dapat tak? Dapat tak ilmu yang ini? Okey, alhamdulillah dapat. Kita sambung lagi. Hari ni kita tak lama macam hari tu tau. Kita sikit je. Okey, ini ialah rujukannya dari mana kita dapatkan maklumat tadi dari buku teks, dari buku rujukan, daripada internet. Okey, daripada cikgu sendiri. Ya, seterusnya.
sudut. Okey, nama-nama sudut. Okey, tadi kita dah kenal apa itu sudut. Sekarang kita akan lihat apa nama-nama sudut. Okey, dalam buku teks awak pun dah ada tulis tu, muka yang pertama tu dah nampak dah sudut yang pertama. Sudut apa tu dalam buku teks? Tengok buku teks ada kat sebelah tak? Sudut tegak. Ya betul, sudut tegak. Jadi yang pertama kita akan lihat sudut tegak. Okay. Sudut tegak ni ciri penting dia ialah dia mesti 90 darjah. Bila dia 90 darjah, dia adalah sudut tegak. Okey, kalau awak pergi bengkel, awak nampak sesiku L tak? Awak kenal tak apa alat nama sesiku L dekat bengkel? Perasan tak? Tak perasan Sesiku L tu macam siku kita, siku tangan kita ni siku. Okey, dia bentuk huruf L. Tu panggil sesiku L. Okey, jadi sudut tegak itu kalau kamu bayangkan siku awak tu awak naikkan ke atas, okey. Okay, awak akan nampak dia seperti ini. Atau satu garisan lagi, nampak? Okey, dua garisan ini bertemu dalam keadaan 90 darjah dekat sini. Okey, maka dia akan membentuk sudut tegak. Sudut tegak ialah sudut 90 darjah. Keadaannya seperti ini. Kalau kita lihat dua dimensi, kita boleh sebut yang bentuk seperti ini bersambung nanti ialah apa? Segi empat sama atau segi empat tepat. Dia akan membentuk sudut 90 darjah. Bayangkan segi empat sama. Bayangkan segi empat tepat. Boleh bayangkan. Kamu akan nampak dia punya bucu. Okey, bucu bersudut 90 darjah. Faham tak? Faham tak sayang? Faham. Okey, okey bagus. Alhamdulillah. Ingat, bayangkan segi empat sama, bayangkan segi empat tepat, bucu mereka itu, pertemuan di antara dua garisan tu akan membentuk bucu kat sini kan? Okey, sudutnya tu ialah 90 darjah. Tu dipanggil sudut tegak. Sebenarnya ada sebutan lain untuk sudut tegak. Ada orang suka panggil sudut tepat. Sudut tepat, sudut 90 darjah, itu sama. Kalau cikgu panggil sudut tepat, bermakna cikgu maksudkan ialah sudut 90 darjah. Atau cikgu maksudkan sudut tegak. Tapi sudut tegak ni lebih popular lah berbanding dengan sebutan sudut tepat ataupun sudut 90 darjah. Okey, pergi yang kedua. Okey, cuba tengok buku teks. Sudut yang kedua apa yang awak nampak dekat situ? Sudut apa? Tengok buku teks. Sudut apa sayang? Muka surat 199. Dapat jawapan? Sudut tirus. Ya, sudut tirus. Alhamdulillah. Okey, ada dalam buku teks kamu. Sudut yang kedua ialah sudut tirus. Okay. Apa itu sudut tirus? Sudut tirus ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Kurang 90 darjah kita panggil sudut tirus. Tirus kurus. Daripada situ awak senang. Tirus kurus kan, dekat kan? Tirus ataupun mulut awak pun menguncup ke depan kan, tirus. Okey, jadi dia kurus. Kurus tu maksudnya apa? Kurang 90 darjah. Okey, contohnya ini satu garisan. Dia belum membina sudut sebab baru satu garisan. Okey. Ini garisan putus-putus ini menunjukkan kalau dekat sini sudut apa? Sama dengan sebelah, betul tak? Sudut 90 darjah, betul? Ni garisan putus-putus nampak tak? Nampak tak sayang? Nampak. Jadi ini adalah sudut 90 darjah kan ni kan? Kalau tirus dia mesti kurang daripada garisan ini. Okey, seperti itu. Kan kurang daripada garisan 90 darjah. Jadi apabila kurang daripada garisan 90 darjah, maka namanya sudut tirus. Tak kisahlah kamu nak letak di sini ke, kamu nak kamu nak kebawahkan sedikit ke, kamu nak naikkan sedikit, rapat ke atas ke, tak kisah. Asalkan kurang daripada 90 darjah, maka namanya sudut tirus, kurus. Okey.
Tengok lagi dekat buku teks muka surat sebelah, muka surat 200. Okey, sudut yang ketiga, sudut apa? Cakar. Ya, pandai, sudut cakar. Bagus Sudut cakar yang ketiga ialah sudut cakar. Okey, buku teks awak boleh semak muka surat 200, awak boleh jeling kat sebelah. Okey, apa itu sudut cakar? Sudut cakar ialah sudut yang lebih daripada 90 darjah, maka lebih daripada sudut tegak lah kan. Tapi kurang 180 darjah. Okey, apa tu maksudnya? Okey, seperti ini. Okey, ini satu garisan. Okey, kalau cikgu panjangkan, tengok cikgu panjangkan garisan ke bawah, sudutnya akan jadi 180 darjah. Awak percaya tak? Tengok, ini satu garisan. Lepas tu cikgu putus-putus ke bawah ni, cikgu sambung. Maka sudut di sini ialah 180 darjah. Percaya atau tidak? Muskil ke tak? Tak Okey, tak percaya Mari kita lihat. Okey, cikgu buat satu garisan ini. Okey. Dekat atas. Okey, cikgu terima kawan kamu masuk. Dekat atas ini sudutnya 90 darjah, betul tak? Betul tak sayang? Betul kan? Atas 90 darjah, bawah pun 90 darjah. 90 tambah 90 berapa? 180 kan? Jadi begini ialah 180 darjah kalau dia tegak. Kenapa? Sebabnya dekat kawasan atas ni 90. Dekat bawah sini pun 90. 90 tambah 90 ialah 180 darjah. Sudut cakar ni dia mesti kurang 180 darjah. Bermakna dia mesti berada dekat kawasan ini. Okey? Tengok begitu. Okey. Okey. Jadi sudut cakar dia akan lebih daripada 90 darjah. Ini 90 darjah. Okey, dia lebih. Bila lebih daripada 90 darjah tapi tak sampai 180 yang tegak di sini, maka nama dia adalah sudut cakar. Okey, senang nak ingat cara menyebut. Tirus mulut awak ke depan kan, macam makin ngecil kan. Kalau cakar ni awak sebut bibir awak ke tepi sedikit kan, cakar kan. Cuba awak sebut cakar tu bibirnya muncungkan, boleh ke? Cuba awak buat muka. Sebut cakar tapi muncungkan bibir awak, muncungkan ke depan, boleh tak? Tak boleh kan? Jadi cakar tu kena lebarkan bibir kan. Jadi cakar tu besar. Okey. Yang tirus tu yang kecil. Okey, dapat? Okey, apa satu lagi? Tengok dekat buku, ada tak? Apa nama sudut satu lagi? Ada tak dekat buku? Sudut tegak, sudut tirus, sudut cakar. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, apa maksudnya bila tak ada? Maksudnya ialah dia ada tapi awak tak perlu belajar di tahun 4. Dah. Matikan peti suara awak. Dengar penerangan cikgu. Tutup. Okey. Yang keempat ini dalam buku teks awak tak ada. Maksudnya ialah sudut itu ada tapi awak tak perlu belajar di tahun 4. Okey, sudut itu ialah ini dia. Sudut refleks. Sudut refleks. Ini hanya pengetahuan saja je yang ini. Yang mesti awak tahu yang 3 ni. Tegak, tirus dan cakar. Yang ini hanya pengetahuan. Sudut refleks. Sudut refleks ni sudut yang lebih daripada 180 darjah. Okey, contohnya. Okey. Ni garisan yang pertama. Belum membina sudut lagi. Okey. Cikgu buat dekat sini, awak nampak sini 90 darjah, betul? Betul. Okey. Lepas tu cikgu bina dekat sini lagi, awak sudah nampak dia adalah 180 darjah, betul? Betul. 90 ke atas, 90 ke atas, 90 kat bawah kan? Sudut refleks ni dia mesti berada dekat kawasan sini.
garisan mesti berada di kawasan sini untuk membentuk sudut refleks. Okey, contohnya cikgu buat seperti itu. Dia sudah melebihi 180 darjah. Okey, jadi namanya tu sudut refleks. Yang ini hanya tahu sahaja. Boleh? Faham tak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Ni awak nak main dah Dah nak pergi Padang, nak main. Okey, uji diri dulu. Okey, uji diri. Okey, segi apakah ini? Nak cakap segitiga. Ya, betul. Segitiga sama sisi. Segitiga ini dia ada sisinya. Okey, sisi dekat sini awak nampak dia besar ke kecil? Kecil, tirus. Kalau kecil tu tirus. Jadi nama sudut ini sudut tirus. Okey, dekat sini. Sudut apa? Cuba teka. Tirus juga, betul. Dekat sini cuba teka. Sudut tirus juga. Okey. Sudut segitiga ini dia akan membina 3 sudut. Sudutnya ialah sudut tirus. Okey. Segitiga apakah ini? Okey, baru segitiga. Ya, betul. Tutup balik. Bila dah jawab, tutup balik Okey, segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Macam mana awak tahu dekat sini ada satu sudut 90 darjah. Okey, jadi sudut apakah di sini nama dia? Ya, sudut tegak. Ya, betul. Bermakna, kenapa segitiga ini diberi nama segitiga bersudut tegak? Kerana salah satu sudutnya adalah sudut 90 darjah. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey, tutup balik peti suara. Okey. Dekat sini pula sudutnya adalah sudut yang kecil, sudut tirus. Yang sini pula juga adalah sudut tirus. Okey, nampak? Kenapa dia dipanggil segitiga bersudut tegak? Sebab salah satu sudutnya ialah sudut 90 darjah. Okey. Seterusnya yang ketiga, segitiga ini ialah segitiga tak sama kaki. 3 kakinya ni, 3 sisinya tak sama. Segitiga tak sama kaki. Okey, tu yang kita dah kenalkan masa kita buat ulang kaji pada hari Selasa. Segitiga tak sama kaki ni, sudut yang dekat sini ni besar. Bila sudutnya, okey, namanya apa bila besar? Sudut apa? Cakar, ya. Ya, betul. Sudut cakar. Besar ni dipanggil sudut cakar. Dan yang atas dipanggil sudut tirus. Dia kecil. Macam tu. Tak susah kan? Okey. Pelajaran sudut ni senang aja. Yang pertama kamu tahu apa itu sudut. Okey, ruang yang bertemu apabila 2 garisan dibina tu sudut. Dan kemudian awak tahu juga kalau sudut itu kecil, kurang daripada 90 darjah dipanggil sudut tirus. Kalau lebih daripada 180 darjah, kalau lebih daripada 90 darjah dipanggil sudut cakar. Itu je untuk pelajaran tahun 4. Kenal dan boleh beritahu tu sudut apa. Okey, sebelum berlari bermain ni, kita jawab lagi soalan. Ini segi 4 sama. Segi 4 sama ini, dia ada 4 sudut. Pertemuan di antara 2 garisan ni akan membentuk 4 sudut. Dan keempat-empatnya ni nama sudutnya adalah sama. Apa nama sudut 4 sudut dekat segi 4 sama? Baru buka kamera, buka
Awak punya peti suara nak jawab. Sudut tegak. Ya, Tegak. ya betul, sudut tegak. Okey, gambar 4-nya ialah sudut tegak. Okey. Ini pula segi 4 apa? Buka. Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Okey, dia juga ada 4 sudut. Dekat sini, di sana, sini dan sini. Okey, jadi 4 sudut ini namanya ialah sudut apa? Sudut tegak. Sudut tegak juga. Betul, sudut tegak. Jadi dekat segi 4 sama, dekat segi 4 tepat, sudutnya adalah sudut tegak. Atau boleh sebut juga sudut tepat. Atau boleh panggil juga sudut 90 darjah. Okey. Seterusnya, ini sudut apa? Pening dia ni. Dia pening, dia minta kamu tolong. Kamu kawan dia kan? Kamu boleh tolong. Ini sudut apa? Okey, tengok yang pertama. Sudut apakah ini? Sudut tegak. Ya, betul. Sudut tegak. Sudut tegak boleh juga dipanggil sudut apa? Sudut 90 darjah. Sudut tepat. Ya, pandai. Semua ada. Sudut tepat, sudut 90 darjah. Bagus. Cikgu dah boleh panggil suara kamu. Siapa kamu tapi cikgu dengar jawapan kamu. Bagus. Sudut tegak, sudut tepat, sudut 90 darjah. Betul, pandai. Okey, jadi dia dah tak pening lagi lah. Okey, tapi ada lagi soalan yang kedua. Sudut apa ni? Tolong. Sudut cakar. Sudut cakar, pandai. Ya, Wafa, sudut cakar. Ni sudut cakar. Kenapa awak tahu dia cakar? Sudut ini dipanggil sudut cakar sebab dia lebih daripada 90 darjah. Okey. Sudut cakar. Sudut apakah ini? Baru buka semula. Sudut tirus. Ya, sudut tirus. Tutup balik. Dah cakap tutup balik seperti suara. Jadi dia tak ganggu cikgu nak terang. Okey, ni sudut tirus. Okey, lagi. Sudut apakah ini? Cakar. Sudut cakar. Ya, pandai dah. Ya, awak dah nampak kan? Mana tirus, mana cakar, mana tegak. Itu je. Tak susah. Okey, ni awak nampak dia kecil ke tirus? Besar ke cakar? Sudut apa? Sudut tirus. Ya, sudut tirus. Okey. Yang ini? Sudut cakar. Okey, bagus. Yang ini? Sudut tirus. Ya, betul, tirus. Ya. Yang ini? Sudut apa? Sudut tegak. Ya, sudut tepat, betul. Sudut tegak, sudut tepat. Okey, betul. Okey. Yang ini? Sudut cakar. Okey. Itu je. Pelajaran sudut ini je untuk tahun 3. Tahun 3 pula. Tahun 4. Okey, sudut tegak dia mesti sudut 90 darjah. Sudut tirus dia kecil daripada 90 darjah. Sudut cakar dia lebih daripada 90 darjah. Tengok gambar pun awak dah tahu. Mana tirus, mana cakar, mana tegak. Macam tu. Boleh? Tu bagus tu. Bila dah kenal, kita pun tahu nak menjawab. Okey, teruskan. Sudut dah. Okey, pergi garis pula. Sudut kita dah tinggalkan. Sekarang kita masuk garis. Muka surat 201. Okey, boleh lihat muka surat 201 buku teks. Garis. Garis tu dalam buku teks dia ada sebut ada 2 garis. Apa yang disebut dalam buku teks? Garis lari. Ya, lagi? Garis lari. Lagi satu? Garis serenjang. Garis silang. Ya, garis serenjang. Okey, tengok dalam buku teks. Okey, cikgu lihat dalam buku teks tu ada 2 garis, iaitu garis selari dan yang kedua garis serenjang.
Kalau kita dekat PSV, pendidikan seni visual, garis, bila kita sebut garis, dekat dekat PSV, dekat seni lukis, ada juga soalan tentang garis. Tapi garis dia bukan garis selari, garis serenjang. Dalam pendidikan seni, garis tu ada banyak. Satu garis halus, satu lagi garis kasar, lagi garis lurus. Kalau dia melengkung-melengkung macam ombak, garis macam ombak. Garis apa? Garis beralun. Lagi kalau dia macam ubat nyamuk, dipanggil garis apa? Melingkar. Pandailah garis melingkar. Itu dalam pendidikan seni tau. Garisan dia ada banyak. Matematik cuma 2 je. Jadi mana senang? Dua-dua senang sebab kita suka. Dekat matematik garis cuma 2. Garis selari dengan garis serenjang. Dekat pendidikan seni garis macam ada sampai ada 8. Garis beralun, garis melingkar, garis putus-putus. Semua tu ada. Okey. Apa itu garis selari? Balik semula kepada matematik. Garis selari. Tu dia. Garis selari ialah 2 garisannya bertentang ataupun bersebelahan. Ada 2 garisan dia bertentang. Okey, macam awak bertentang. Ini awak, ini kawan awak bertentang. Ini bertentang. Okey, bertentang. Ataupun bersebelahan. Itu dia selari. Satu kat sini, satu kat sini. Boleh tak? Boleh bayangkan tak? 2 garisan tu bertentang, berselari, bersebelahan. Dan dia sama jarak dari awal hingga akhir. Kamu tak boleh buat tangan awak seperti ini. Dia 2 garisan. Awak jumpakan macam ni. Awak muncungkan macam tu. Dia bukan garisan selari. Garisan selari tu dia mesti tegak. Dari awal sampai akhir tu. Dari awal sampai ke akhir. Jarak dia sama je. Okay. Tidak akan bertemu sampai bila-bila. Tidak akan bertemu sampai bila-bila. Okay. Sampai bila-bila tu maksudnya sampai bila? Sampai kiamat pun. Sampai ke hujung dunia pun kamu tak akan jumpa garisan itu. Okay. Garisan selari ni apabila kita bina garisan selari, dia tak akan bertemu sampai bila-bila. Boleh? Ada gangguan suara tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Garisan serenjang pula, okey. 2 garisannya akan bertemu atau bersilang. 2 garisan akan bertemu ataupun bersilang. Dia akan membentuk sudut tegak 90 darjah. Bentuknya seperti huruf L atau seperti huruf T besar atau seperti huruf T kecil. Ini penerangan untuk 2 garisan. Garisan serenjang 2 garisannya bertemu. Membentuk sudut 90 darjah. Okay, kamu boleh pilih sama ada bentuk huruf L besar atau T besar ataupun T kecil. Okay. Cakap saja mungkin kita tak berapa jelas. Mari kita sama-sama lihat dalam bentuk gambar. Okay, untuk kita lebih jelas lagi. Okey, dalam bentuk gambar. Garisan selari. Okey, ni contoh cikgu nak buatkan garisan selari. Okey, satu garisan di atas ni, di mana kamu nak buat satu lagi garisan? Dekat sebelah kanan kah? Dekat sebelah kiri kah? Dekat mana? Okey, buka peti suara kamu. Siapa nak jawab? Garisan selari ialah 2 garisan tau. Ni baru satu garisan. Di mana kamu nak buat satu lagi garisan? Bawah. Ya, pandai. Tutup balik peti suara. Macam tu. Okey, dekat bawah. Betul. Dia tak akan bertemu sampai bila-bila. Cikgu gerakkan dia ni. Cikgu jalankan. Okey, sampai ke hujung pun dia tak bertemu. Ini pun yang bawah ni kita jalankan sampai ke hujung dia pun tak bertemu. Tak bertemu sampai bila? Sampai bila-bila. Tak bertemu. Tu garisan selari. Okey, contoh yang kedua. Ini satu garisan. Di mana cikgu akan bina satu lagi garisan? Dekat atas, dekat bawah, dekat tepinya? Ya, betul. Dekat tepinya. Adakah condong? Tak. Tegak lurus. Okay. Kalau dia bentuk begini, asal dia tegak macam tu.
Okey, yang ini pun dia akan tegak macam tu. Dia tak akan berjumpa. Kalau yang ini awak tegak, kat sini awak buat serong, dia akan berjumpa nanti. Okey, jadi dia seperti landasan kereta api. Landasan kereta api rel tu, okey. Rel tu dia tak akan bertemu tau. Kalau bertemu, nanti kereta api tak boleh nak lalu. Itu yang boleh tergelincir dan sebagainya. Dia mesti lurus saja dari awal sampai ke ujung. Okey, tak bertemu sampai bila-bila. Kalau cikgu naikkan ni, cikgu naikkan sampai atas. Ini pun cikgu naikkan sampai atas. Dia akan bertemu tak? Tak. Ya, tak. Betul. Sampai ke langit. Sampai ke langit ke-7 pun tak bertemu. Wah, langit ke-7 tu. Okey. Okey, yang ini pula, cikgu buat serong begitu. Di mana satu lagi? Adakah cikgu nak buat tegak? Tak. Cikgu nak buat macam mana? Tepi. Ya, serong juga. Betul tak? Serong. Ini serong, dia akan jalan ke atas. Ini pun serong, dia jalan ke atas. Dia tak akan bertemu sampai bila-bila. Itu ciri garisan selari. Dua garisan yang dia punya ruang dia ni dari awal sampai akhir adalah sama je. Ruang dia ni dari awal sampai akhir sama je. Dan dia tak akan bertemu sampai bila-bila. Okey. Seterusnya, yang ini pula, kalau cikgu condong ke sana, menghala ke mana ni? Okey, cikgu condongkan begitu. Dekat sebelah sini pun mesti condong. Nampak? Boleh faham tak selari? Boleh tak? Boleh. Setakat tahun 4, okey, setakat tahun 4, awak hanya perlu tahu macam mana bentuk garisan selari itu, dan kalau awak kena lukis, senang aja. Ambil pembaris, lukis sebelah atas pembaris, lukis sebelah bawah pembaris, itu akan membentuk garisan selari. Okey? Kawan dia garisan serenjang. Garisan serenjang, garis serenjang. Apa itu garisan serenjang? Tadi dua garisan yang akan membentuk apa? Cepat. Dua garisan yang bertemu dia membentuk apa? Sudut? Sudut tegak. Ya, betul. Sudut tegak ataupun sudut 90 darjah. Dua garisan yang kamu buat bertemu dan dia membentuk sudut 90 darjah namanya garisan serenjang. Okey, contohnya ni satu garisan cikgu namakan dia A. Lepas tu cikgu buat satu lagi garisan, cikgu namakan dia B. A dengan B ni, garisan A dan B bertemu, dia membentuk sudut dekat situ tu, sudut 90 darjah. Maka dia A dan B itu ialah garisan apa? Serenjang. Ya, garisan serenjang. Apa sudah nampak beza? Tengok selari macam tu, serenjang begini. Dua garisan, garisan yang pertama A, garisan yang kedua B, tapi kita buat dia bertemu. Membina sudut 90 darjah. Maka namanya ialah garisan serenjang. Okey, tengok pula contoh ini. Okey, A. Cikgu buat ke atas ni, A. Satu garisan. Cikgu buat satu lagi garisan, B bertemu dengan garisan A. Dekat sini dia membentuk sudut 90 darjah. Maka A dan B ini akan membentuk garis sudutnya sudut 90 darjah, garisannya garis serenjang. Ya, betul, garis serenjang. Okey, nampak tak? Okey. Dah tutup semula. Ini bentuk apa? Bentuk L. Kan L kan? Ini bentuk apa? Bentuk T. Sebab tu tadi pada nota yang mula-mula tadi cikgu ada beritahu garis serenjang dia huruf L, huruf T besar. Nampak tak? Okey. Teruskan satu lagi. Garisan A. Cikgu buat satu lagi garisan B. Dan dia seperti T kecil. Dia membentuk sudut dekat situ, sudut 90 darjah. Maka A dengan B adalah garisan serenjang. A dan B adalah garis serenjang. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Senang aja kan nak kenal kan?
selari, serenjang. Serenjang dia ada sudut, membentuk sudut 90 darjah. Ingat tak sudut 90 darjah tau? Kalau sudut tirus tak mau. Sudut cakar pun tak mau. Dia hanya mau sudut 90 darjah. Dua garisan yang bertemu membentuk sudut 90 darjah, maka namanya garis serenjang. Okey, yang keempat. Mana garisannya tak keluar? Yang keempat ni cikgu tak nak buat garisan. Yang keempat ni bentuk apa? Yang keempat ini, ni bentuk apa sayang? Segi segi empat tepat. Bagus. Okey, cuba tengok. Cikgu namakan sisi yang ini ni A. Lepas itu cikgu namakan sisi di ke atas tu sisi B. Sisi yang tepi sini cikgu namakan C. Yang bawah itu cikgu namakan D. Okey, agak-agak awak ada berapa garis serenjang dalam segi empat tepat ini? Cuba teka. 3. Okey, 3 lagi. 4. 4 lagi. 4 lagi. 4. Yang cakap 3 tadi nak tarik balik ke tak? Yang cakap 3 tarik balik. Okey, awak dah nampak 4. Okey, boleh tarik balik. Oh, boleh, tak ada masalah. Okey, tengok kenapa 4 dekat situ. Garisan A bertemu dengan garisan B membina sudut 90 darjah. Okey, matikan peti suara. Peti suara matikan. Okey. Garisan A, muka jangan matikan, muka nampak. Garisan A bertemu dengan garisan B membentuk sudut 90 darjah, maka AB ialah garis serenjang. Okey, keluar. Lagi. Ya. A bertemu dengan garisan D juga membentuk 90 darjah sudutnya, maka A dan D adalah sudut serenjang sudut garis serenjang. Nampak tak? Garis serenjang ni dia berkawan rapat juga dengan sudut. Okey. Di sini pula garisan C bertemu dengan garisan B, maka dia juga membina sudut 90 darjah. Maka garis itu dipanggil garis serenjang CB. Dan yang terakhir, garis C bertemu dengan garis D, dia membentuk sudut 90 darjah, maka CD adalah garis serenjang. Dalam segi empat tepat ini ada 4 garis serenjang. Faham tak? Faham. Senang? Okey, awak rasa senang ke susah? Senang. Senang, memang sangat senang. Matematik ni tak ada susah mana pun. Okey, garis selari tak akan bertemu sampai bila-bila. Garis serenjang dia bertemu tapi sudutnya sudut 90 darjah. Okey. Ya, dah selesai lah. Dah ada bunga gantung ni. Okey, jadi kita dah lihat sudut, kita dah lihat garis selari, garis serenjang. Okey. Okey. Perimeter lepas itu kita akan lihat pada pertemuan seterusnya. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Boleh dapat ilmunya? Dapat. Alhamdulillah. Jadi nanti cikgu akan hantar cikgu punya slide tu dekat Telegram. Awak boleh ambil slide tersebut. Okey, ada kawan kamu yang dah hantar kerja yang hari Selasa tu nanti dulu. Hari Selasa tu dia dah hantar, dia print out cantik, dia dah tampal dengan kemas. Yang lain kalau tak boleh awak ni je lah. Awak awak tulis saja salin. Kalau tak photostat. Okey. Tak ada soal apa-apa ya? Tak ada masalah Okey, cikgu berhenti di sini. Cikgu tak ada. Tak ada, okey. Okey, terima kasih kerana kamu hadir. Terima kasih kerana kamu hadir. Kita berhenti, awak sambung dengan kerja dalam buku tulis. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Okey. Dah. Okey. Boleh keluar. Kawan-kawan. Ya, okey.